Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang oleh Allah untuk mengecapi dan menikmati segala kenikmatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dan insya-Allah kita mulakan perjumpaan kita dengan bacaan 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Nabi bersabda, man qara'a Ashra ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi niscaya akan dipelihara oleh Allah daripada fitnah dajjal. Dan semoga kita semua mendapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan bercakap tentang siapa dia Abdurrahman bin Auf. Sebagaimana yang kita maklum, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang masyhur, terutama apabila disebut tentang sifat dermawan, kedermawanan, maka kita akan teringat dengan nama besar ini, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan mendalami serba sedikit dan akan mengenali siapakah dia Abdurrahman bin Auf itu. Nama beliau dalam bahasa Arab disebut Abdurrahman bin Auf, dan nama sebenar beliau sebelum beliau memeluk Islam, nama beliau ada yang menyebutnya Abu Amru, bahkan ada yang menyebutnya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah artinya hamba kepada Ka'bah. Itu nama yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf sebelum beliau memeluk Islam. Dan apabila beliau mengenal Islam lalu memeluk Islam,
maka Nabi yang mengubah nama beliau kepada nama Abdurrahman bin Auf. Kerana Abdul Ka'bah itu nama yang tidak berapa elok dari segi makna, kerana menyalahi dari segi akidah. Kerana Abdul Ka'bah artinya hamba kepada Ka'bah. Mana boleh kita menjadi hamba kepada Ka'bah, kerana kita adalah hamba Allah. Maka ketika beliau masuk Islam, Nabi mengubah nama beliau kepada Abdurrahman bin Auf, mana Abdurrahman adalah hamba kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan apabila kita menyebut tentang mengubah nama setelah masuk Islam, ini bukan saja berlaku pada Abdurrahman bin Auf, tapi dia banyak berlaku pada sahabat-sahabat yang lain. Termasuk Abu Bakar sendiri, nama aslinya dia bukan Abu Bakar. Nama beliau asalnya itu juga Abdul Ka'bah, ya. Abdul Ka'bah. Hanya ketika beliau masuk Islam, Nabi mengubah nama beliau juga kepada Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ada seorang sahabat lagi Nabi yang Nabi ubah namanya sebelum Islam, dan ketika masuk Islam Nabi ubah nama beliau, iaitu yang dikenali sebagai Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya beliau sebelum Islam, nama beliau adalah Abdus Syam. Beliau berasal daripada Yaman, datang ke Madinah pada tahun yang ke-7 Hijriah, kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, nama beliau Abdus Syam, maka Nabi ubah kepada nama Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian akhirnya dikenali sebagai Abu Hurairah. Kunyah itu, lakab itu merujuk kepada kebiasaan Abu Hurairah yang gemar memelihara kucing. Sehingga satu hari ketika beliau sedang bertemu dengan Nabi, didapati di jubahnya itu ada benda yang bergerak, kemudian berbunyi, iaitu bunyi kucing meow. Kemudian ketika Nabi tanya, apa itu wahai Abdurrahman bin Sakhar? Maka beliau menjawab, anak kucing ya Rasulullah. Jadi ketika itulah maka Nabi menggelar beliau sebagai Abu Hurairah. Jadi kalau sebut mengubah nama sebelum Islam kepada nama ketika Islam, itu memang ada sejarah kepada beberapa orang sahabat yang Nabi ubah namanya setelah beliau masuk Islam. Jadi ketika nama itu umpama masih bagus masuk Islam, dia tidak wajib untuk diubah, tetapi sekiranya nama itu memiliki makna, mempunyai makna yang tidak elok, maka digalakkan untuk diubah nama tersebut kepada nama yang elok. Jadi seorang kembali bahawa nama Abdurrahman bin Auf sebelum beliau Islam, namanya dikenali sebagai Abdul Amru ataupun Abdul Ka'bah, nama yang kedua yang digunakan pakai. Ketika beliau masuk Islam, barulah namanya diubah kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau disebutkan berasal daripada keturunan Bani Zuhrah, maka nanti gelaran beliau adalah Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Quraisy. Itu biasanya merujuk kepada, dinisbahkan kepada Bani Az-Zuhrah, ya, Bani Az-Zuhrah, maka beliau dikenali sebagai Az-Zuhri Al-Quraisy. Dan beliau lahir, ya, ketika itu disebutkan beliau lahir setelah 10 tahun gajah. Maknanya perbezaan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada tahun gajah. Jadi 10 tahun selepas itu baru Abdurrahman bin Auf dilahirkan. Jadi perbezaan umur Abdurrahman bin Auf dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbezaan umurnya adalah 10 tahun. Abdurrahman bin Auf lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, umur Rasulullah umur 25 tahun, maknanya Abdurrahman bin Auf ketika itu baru berumur 15 tahun. Dan ketika lantikan sebagai kerasulan, Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul oleh Allah pada umur 40 tahun. Ketika itu umur Abdurrahman bin Auf masih umur 30 tahun. Maknanya 10 tahun lebih muda berbanding baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita maklum, bahawa Abdurrahman bin Auf ini di antara 10 nama yang
10 nama yang mereka ini digembirakan dengan surga oleh Allah melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terkenal al-mubasysyiruna fil jannah, ada 10 sahabat Nabi yang al-mubasysyiruna bil jannah, iaitu yang digembirakan oleh Rasulullah dengan surga. Ini nama-nama yang masyhur. Yang 10 itu sebagaimana yang sabit dalam hadis yang Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'ad bin Za'ad bin Said fil jannah, wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Ada 10 sahabat yang Nabi mengisytiharkan surga. Kalau bahasanya al-mubasysyiruna fil jannah bil jannah, digembirakan dengan surga. Mereka belum meninggal, belum wafat, tapi Nabi dah menggembirakan mereka dengan surga, bahawa Abu Bakar fil jannah. Dan di antara 10 sahabat yang diisytiharkan surga oleh baginda Nabi adalah nama Abdurrahman bin Auf. Di sini kita boleh mengambil satu pahaman, ya, bahawa begitu penting kedudukan Abdurrahman bin Auf dalam Islam, dan begitu mulia kedudukan Abdurrahman bin Auf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau wafat, nama beliau dah diisytihar sebagai salah seorang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam kitab disebut dalam hadis, wa hunaka adadun ghairuhum minas sahabah qad basyaral jannah qad busyira bil jannah. Dan selain 10 sahabat itu, ada sahabat-sahabat lain, nama-nama lain yang Nabi mengisytiharkan dengan surga, seperti Khadijah binti Khuwailid, ada Abdullah bin Salam, dan ada Akasyah dan sebagainya. Cuma yang dihimpun disebut oleh Nabi dalam satu hadis ada 10 sahabat, maka 10 sahabat ini yang masyhur kepada kita. Tetapi dalam hadis lain dia ada nama-nama lain yang Nabi gembirakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bilal bin Rabah dan sebagainya. Kalau kita nak merenung, begitu mulia kedudukan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum mereka wafat sudah digembirakan dengan surga. Apa sebab? Karena 10 sahabat yang Nabi gembirakan dengan surga itu, mereka ada skill masing-masing. Sebab itu dalam kehidupan kita ini pun, kita nak berjaya dalam satu apa benda pun dalam kehidupan kita, kita harus ada skill untuk meraih kejayaan dalam kehidupan kita. Dan sudah pasti untuk memasuki surga, tidak boleh masuk surga begitu saja. Kita kena ada skill untuk memasuki surga. Maka 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi al-mubasysyiruna bil jannah tadi, yang mereka digembirakan dengan surga, sudah tentu mereka itu ada skill tersendiri. Abu Bakar terkenal dengan skill kasih sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Umar bin Khattab dengan skill ketegasannya untuk perkara yang hak. Ada Bilal bin Rabah dengan skill kesabarannya untuk mempertahankan agama Allah walaupun diseksa ketika itu. Kemudian ada Ali bin Abi Talib dengan skill keilmuannya, yang Nabi pernah berujar, ana madinatul ilmi wa Ali babuha, aku bandar ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Artinya dengan skill ilmu, maka Sayyidina Ali, Nabi sebut Ali fil jannah. Dan nanti ada Abdurrahman bin Auf, ini nama besar juga yang terkenal kepada kita umat Islam. Skill yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf sehingga Nabi menggembirakan Abdurrahman bin Auf itu dengan surga, di antaranya adalah dengan skill hartanya. Ini nanti kita akan ceritakan tentang skill yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, ya, iaitu tentang harta yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Cuma sebelum itu kita nak sebut sikit, ya, bahawa Abdurrahman bin Auf ini juga salah seorang daripada 6 nama besar yang dilantik oleh Umar bin Khattab, ya, sebagai 6 orang yang disebut sebagai terlibat dalam majlis syura untuk menentukan khalifah yang ketiga setelah kewafatan Umar bin Khattab. Dan ketika itu ada sahabat yang menunjuk
Abdurrahman bin Auf sebagai calon, ya, sebagai calon untuk jawatan khalifah yang ketiga. Tetapi ketika itu Abdurrahman bin Auf, dia pegang pisau dan diletak di lehernya, lalu dia berkata, seandainya aku cocok leher aku dengan pisau ini, itu lebih baik bagi aku daripada aku menerima jawatan sebagai khalifah yang begitu berat ini. Itulah keadaan Abdurrahman bin Auf, ya. Kalau ditawarkan dengan jawatan, mereka begitu takut, dan para sahabat yang lain sebenarnya begitu. Tapi akhirnya dalam majlis tersebut maka diangkatlah yaitu Osman untuk menjawat jawatan sebagai khalifah yang ketiga ini, yaitu Osman bin Affan. Dan dari 6 sahabat yang terlibat dalam majlis syura itu, yang disebutkan di situ ada Ali bin Abi Talib, ada Osman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada Az-Zubair bin Awam, dan ada Talhah bin Ubaidillah. Inilah nama-nama besar yang 6 orang yang dilantik untuk terlibat dalam majlis syura untuk menentukan siapakah calon khalifah yang ketiga. Namun akhirnya dalam majlis syura tersebut diangkatlah Osman bin Affan sebagai menjawat jawatan khalifah ketika itu. Ini sekedar perkongsian kepada kita. Pertama, supaya kita nampak siapakah Abdurrahman bin Auf, kedudukan yang begitu istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang yang dikaitkan terlibat dengan banyak perkara-perkara penting, ya, di dalam Islam itu sendiri. Dan kita singkat ceritalah, ketika Abdurrahman bin Auf ni hijrah ke Madinah, kerana Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang terlibat dengan 2 hijrah, yaitu Abdurrahman bin Auf ikut hijrah ke Habsyah, itu hijrah kali pertama, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf juga terlibat dengan hijrah yang kedua, yaitu dari Mekah ke Yasrib ketika itu, sebelum akhirnya nama tersebut ditukar kepada nama Madinah. Dan disebutkan ketika Abdurrahman bin Auf ini hijrah ke Madinah, beliau disaudarakan oleh baginda Nabi dengan salah sahabat daripada golongan Ansar yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi'ah. Sa'ad bin Ar-Rabi'ah ini termasuk sahabat Ansar yang memiliki kekayaan di Madinah ketika itu. Sebagaimana yang kita maklum, Abdurrahman, termasuk Abdurrahman bin Auf, dia ketika hijrah, dia hijrah sehelai sepinggang. Kerana sahabat yang terlibat dengan hijrah, mereka hijrah itu tidak dapat membawa harta kekayaan mereka di Mekah. Jadi ini termasuk nampak pada kita pengorbanan besar yang dilakukan oleh para sahabat dalam cerita hijrah itu. Ketika mereka hijrah, terpaksa ditinggalkan seluruh kekayaan yang mereka miliki di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang, termasuk Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau ni ikut hijrah ke Madinah, beliau tidak ada harta yang dibawa daripada Mekah. Sehingga boleh dikatakan ketika beliau sampai ke Madinah, beliau jadi miskin balik. Miskin kembali. Apa sebab? Kerana tak ada harta yang dibawa. Ketika sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini dengan seorang sahabat Ansar yang kaya raya di Madinah, yaitu yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi'ah. Saat ini banyak harta, termasuk ada beberapa orang isteri. Ketika Abdurrahman bin Auf sampai ke Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad ini, maka Sa'ad bin Ar-Rabi'ah ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai sahabatku, wahai saudaraku. Dia kata, aku ada harta bekian-bekian. Dia sebutlah jenis hartanya. Dia kata, aku, kalau engkau mau, engkau ambil separuh daripada harta kekayaanku. Yang kedua, dia kata, aku ada beberapa orang isteri. Pilih yang mana yang kau suka, aku akan ceraikan, tunggu iddahnya, lalu nanti engkau ambillah sebagai isteri. Tetapi Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkati keluargamu dan semoga Allah memberkati hartamu. Aku tidak nak ambil tawaran ini, kata Abdurrahman bin Auf. Cukup bagi aku, kata Abdurrahman bin Auf, engkau tunjukkan kepada aku di mana letaknya pasar. Maka akhirnya ketika itu Sa'ad bin Ar-Rabi'ah ini menunjukkan letak pasar di Madinah kepada Abdurrahman bin Auf, dan mula saat itu Abdurrahman bin Auf mula berusaha, iaitu dengan berniaga secara kecil-kecilan.
Tapi Masya Allah, dalam masa yang tidak berapa lama ya, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, Abdurrahman bin Auf berjaya dalam perniagaan sehingga beliau dapat keuntungan yang luar biasa. Ini menunjukkan pengajaran yang boleh iktibar atau ibrah yang boleh kita ambil daripada ini, bahawa dalam kehidupan kita untuk mewah dalam hidup, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Orang berjaya itu apabila kehidupan mereka itu adalah meraih kejayaan itu dengan usaha sendiri. Kerana kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Untuk bahagia hidup kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Itu dalam kehidupan ni kita jangan selalu menyusahkan orang lain untuk kesenangan kita. Maka setiap kita, kerana setiap orang itu dia ada urusan-urusan tersendiri. Termasuk apabila kita berdepan masalah, jangan kita mengharap orang lain yang menyelesaikan masalah kita. Maka kita sendiri yang harus menyelesaikan masalah kita. Macam ni, bagaimana mungkin kita boleh mengharap orang lain menyelesaikan masalah kita, kerana orang lain pun ada masalah tersendiri. Ini sekadar selingan kepada kita, saya selitkan sikit pengajaran. Maka kalau kita ada masalah, bukan tempat orang kita mengadu masalah kita, tapi masalah itu kita boleh mengadu kepada Allah, kerana Allah yang boleh memberi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ayat yang masyhur dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 2 dan 3 dalam surah At-Talaq. Itu potongan ayat kedua dan 3 dalam surah At-Talaq. Jadi ayat ini mengajar pada kita bahawa Allah yang boleh yaj'al lahu makhraja. Tapi Allah meletakkan syarat, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, yang taat, ketunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, lalu berusaha dalam kehidupan kita, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berjanji kepada kita, yaj'al lahu makhraja. Setiap masalah Allah akan beri jalan keluar kepada kita untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Persoalan harta, kata Allah, enteng soal harta. Karena harta itu, rizki itu milik Allah. Allah yang mengatur rizki. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, mengharap kepada Allah, bergantung harap pada Allah, maka urusan rizki, kata Allah, aku boleh bagi rizki dari jalan yang kamu pun tak sangka akan mendapatkan rizki sebanyak itu. Dan ini yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf, kalau kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf ini. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini pernah berkata, ya, ini yang menunjukkan bahawa kurniaan Allah yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf ini begitu banyak. Sehingga kata beliau, seandainya aku angkat batu itu, aku akan mendapati emas di bawahnya. Itu sebenarnya gambaran betapa mudahnya Abdurrahman bin Auf diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui berniaga. Pengajaran yang kedua yang boleh kita sebutkan di sini adalah, yang boleh kita ambil sebagai pengajaran daripada kisah Abdurrahman bin Auf. Beliau ni seorang yang gigih dalam berusaha berniaga. Kerana berniaga itu dalam Islam, bahkan ada ulama mengatakan hukum berniaga itu hukumnya adalah fardu kifayah. Mesti ada segolongan umat Islam yang menceburi bidang perniagaan. Artinya begitu, ya, untuk memudahkan urusan orang lain, ya, apabila berurusan berurus niaga dengan kita. Karena sebagaimana yang kita maklum, Rasulullah juga pernah menceburi bidang perniagaan. Itu cerita maklum kepada kita. Dan termasuk sahabat Nabi yang terkenal itu adalah Abdurrahman bin Auf, yang kita sedang bincang, ya, tentang latar belakang kehidupan ataupun manakib, ya. Manakib ini biografi tentang kehidupan, dan kita nak rungkai perjuangan sumbangan Abdurrahman bin Auf dalam kehidupan ini, dalam Islam. Abdurrahman bin Auf disebut dia mempunyai mempunyai harta yang begitu banyak, dan hartanya ini, ketika beliau memiliki harta yang banyak, beliau sumbangkan di jalan Allah. Bahkan disebutkan pernah dalam satu keadaan beliau menyumbangkan hartanya di jalan Allah itu separuh daripada harta kekayaannya. Dan ada orang yang pakar mengira-ngira harta, ya, kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Ada yang menyebutkan
dia kata bahawa harta yang dimiliki oleh Abdul Rahman bin Auf kalau dikira hari ini nilainya tu berbilion, tuan-tuan. Ada yang mengatakan 4 bilion, 4.8 bilion dan sebagainya. Itu kita tak perlu untuk mengira tentang itu. Tetapi pernah dikatakan bahawa di antara sumbangan besar Abdul Rahman bin Auf ya, selain beliau terlibat dengan beberapa perang ya. Ini yang kalau kita bincang tentang jasa Abdul Rahman bin Auf ya. Jasa Abdul Rahman bin Auf, beliau di antaranya adalah pernah menyumbangkan, disebut beliau ni memiliki dalam perang Tabuk, beliau pernah menyumbang 200 tahil emas. Maksudnya ukuran tahil ni mungkin jarang kita dengar di tempat kita lah. Mungkin kalau diukur dengan gram hari ini mungkin sampai beratnya mungkin berkilo lah, beribu gram, artinya begitu kepada kita ya. Dan dalam perang Tabuk beliau pernah menyumbang 500 ekor kuda perang dan beliau pernah menyumbang 1.500 ekor unta tunggangan. Kita boleh bayangkan, Masya Allah, kalau unta yang beliau sumbangkan untuk perjuangan, untuk adab dakwah, untuk perjuangan kepentingan umat Islam, terutama sebagai untuk beli peralatan perang dan sebagainya, sampai kepada jumlah itu, kalau kita nak kira sampai hari ini tuan-tuan ya, beliau pernah menyumbang sebanyak itu, maknanya Masya Allah. Itulah kehebatan Abdul Rahman bin Auf. Kita tak boleh terfikir ya, mungkin kita pernah terfikir kalau kita ada harta sebanyak itu dan kita sanggup menyumbangkan ya, sebahagian besar daripada harta yang kita miliki. Tapi inilah yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf. Jadi iktibar mungkin yang boleh kita ambil adalah semasa kita memiliki harta benda dalam kehidupan kita, kerana apabila kita membaca sejarah kehidupan para sahabat ini, kita nak mengikuti jejak langkah mereka. Apa pentingnya kita rungkai balik sejarah kehidupan para sahabat? Kerana kita nak mengikuti jejak langkah mereka. Jadi hari ini kita sedang berbicara tentang siapa dia Abdul Rahman bin Auf. Dan itu yang di antara kehebatan beliau. Beliau adalah seorang yang begitu dermawan ya, untuk menyumbangkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang boleh kita ambil iktibar, semasa kita memiliki harta, semasa kita memiliki rizki, inilah peluang sebenarnya kepada kita untuk menambah catatan amal ibadat kita kepada Allah dalam kehidupan ini dengan cara dijariahkan sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Sumbangkan di jalan Allah untuk kepentingan agama, tengok orang susah, jangan pernah lokek, sumbangkan mereka, bagi pertolongan kepada mereka. Kalau inilah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak sehebat Abdul Rahman bin Auf, tapi ada beberapa langkah kita untuk mengikuti beliau. Mudah-mudahan ini juga jadi skill kepada kita nanti di akhirat untuk kita mendapat hadiah teragung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surga. Kenapa bila kita sebut menginfakkan harta di jalan Allah, saya selalu sebutkan, jangan pernah kita merasa rugi apabila kita mampu menyumbangkan sebahagian rezeki kita di jalan Allah. Kerana sudah pasti sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi, mana qasamalun bisadaqatin bal yasdad. Harta tidak akan pernah berkurang dengan diinfak, dengan disedekahkan di jalan Allah. Bahkan harta itu akan ditambah dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Rasulullah. Dan janji ini bertepatan dengan Al-Quran. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Maksud ayat ini, Allah memberi tamsilan, Allah memberi perumpamaan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebiji benih yang ditanam. Lalu kata Allah, kalau ada kita memiliki sebiji benih dan sebiji benih itu kita tanam, maka Allah sebut biji benih yang ditanam itu nanti dia akan tumbuh menjadi sebatang pokok yang besar. Ketika dia dah membentuk jadi batang pokok yang besar, maka Allah sebut ambatat sab'a sanabil, pokok yang besar ini kelak
akan mengeluarkan 7 ranting 7 dahannya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Lalu setiap ranting, setiap dahannya itu akan mengeluarkan masing-masingnya dengan 100 biji buahnya. Apa artinya? Al-Baqarah ayat 261 ini Allah nak menyatakan bahawa janjian gandaan fadilat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang sanggup menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti Abdurrahman bin Auf. Allah menyebut gandaan itu bukan 10 kali ganda, bukan 100 kali ganda, bahkan bukan 500 kali ganda, tetapi Allah menyatakan di situ 700 kali ganda disediakan oleh Allah SWT berdasar Al-Baqarah 261 ini. Karena kata Allah, kamu ada sebiji benih ditanam, dia akan tumbuh menjadi batang pokok yang besar, keluar 7 dahan, setiap dahan keluar 100. Maknanya 7 dahan, masing-masingnya 100, 700 biji buah kita mendapatinya. Asalnya sebiji apabila kita tanam. Masya Allah, ini tamsilan yang begitu hebat, ini perumpamaan yang begitu besar yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 261, supaya apa? Supaya ini meyakinkan kepada umat Islam bahawa jangan pernah merasa rugi apabila kita mampu mentasarrufkan, menginfakkan, mendermakan sebahagian rizki kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf sampai sumbangkan sampai 700 ekor onta, 500 kuda dan sebagainya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin miskin Abdurrahman bin Auf, bahkan rizki semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mengumpamakan, kalau aku angkat batu niscaya aku mendapati ada emas di bawahnya. Gambaran begitu mudahnya Abdurrahman bin Auf dikurniakan rizki dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pengajaran penting kepada kita dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kemudian fakta yang berikutnya tentang Abdurrahman bin Auf ini, yang kita nak sebutkan di sini, bahawa beliau ini adalah salah seorang juga daripada yang disebut sebagai as-sabiqunal awalun, ya, di dalam Islam itu. As-sabiqunal awalun. Siapa dia as-sabiqunal awalun? Yaitu orang yang terdahulu memeluk Islam, dan di antaranya dia ada nama besar. Kalau tak silap saya, dia tersenarai dalam nama yang ke-8, urutan yang ke-8, nama besar yang terdahulu memeluk Islam. Di situ ada Khadijah binti Khuwailid, ada Ali bin Abi Talib, ya, ada Abu Bakar dan sebagainya, dan termasuk nama besar yang disebut di situ ada Abdurrahman bin Auf. Ini menggambarkan selain Abdurrahman bin Auf terlibat dengan semua peperangan yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan akhir yang boleh kita ambil daripada kehidupan Abdurrahman bin Auf ini adalah mengajar kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini, ya, siapapun, betapapun, dimanapun kita, maka kita harus sentiasa berfikir bagaimana kita nak menyumbangkan kehidupan kita ini, kalau bahasa mewakafkan kehidupan kita ini untuk jalan Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya rasa untuk ingatan kita bersama tentang, walaupun secara singkat yang boleh kita bacakan tentang Abdurrahman bin Auf, tetapi beberapa pengajaran berharga yang boleh kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan kita ini, yaitu yang pertama adalah semangat juang yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak takut, ya, untuk sampai mudarat cerda dirinya, ya, untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, kerana disebutkan beliau ketika termasuk beliau terlibat dalam perang Uhud dan sebagainya. Ada satu perang yang disebutkan beliau dalam satu perang itu mengalami 9 luka, dan luka yang paling ringan itu adalah sedalam jari ini, ya, tetapi itu perjuangan mereka, beliau dalam bentuk jasad sumbangan beliau. Tapi itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan sumbangan beliau di jalan Allah dalam bentuk harta benda. Saya rasa inilah insya-Allah renungan singkat tentang Abdurrahman bin Auf, tetapi mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan serba sedikit kita berusaha untuk
menjejaki langkah Abdul Rahman bin Auf, iaitu berjuang di jalan Allah dengan jiwa, dengan tubuh badan, idea, dan juga yang paling penting adalah dengan harta benda. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.